Okay, satu. Start satu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim khair amma ba'du. Dimulakan majlis perkongsian ilmu revisi gemilang pendidikan Islam Kertas 2 SPM. Semoga mendapat keberkatan sepanjang bicara mudah menjawab pada pagi ini dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allamna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma aftah 'alayya hikmataka wanshur 'alayya rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla wa yassir lana umurana wahtim lana bi sa'adati innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba yang sentiasa mengingati-Mu dan hamba yang sentiasa bersyukur dengan segala nikmat-Mu. Sama ada yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat-Mu yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, kurniakanlah kepada kami anak-anak didik kami futul arifin. Ya Allah, Engkau permudahkanlah bagi kami dalam memberi bimbingan penggunaan modul revisi gemilang Selangor 2020 ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah anak-anak didik kami dengan kefahaman yang tinggi, keyakinan dan kesungguhan. Lindungilah anak-anak didik kami daripada sifat lemah dan malas. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan serta keraguan dan mulakanlah kami dengan cahaya fahaman. Kurniakanlah kami dengan ilmu pengetahuan, permudahkanlah bagi kami pintu-pintu kelebihan-Mu, ya Allah. Dan sempurnakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada untuk anak didik kami dalam menuntut ilmu. Permudahkanlah memahami ilmu yang dipelajari. Jadikanlah anak-anak didik kami insan yang sentiasa cintakan ilmu. Berikanlah kekuatan untuk melaksanakan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Berkatilah dan berilah cahaya ilmu yang dipelajari. Moga-moga anak didik kami menjadi anak yang soleh dan solehah menjadi kebanggaan ibu bapa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua bapa kami, dosa-dosa guru-guru kami dan seluruh umat Islam. Lengkaplah budi pekerti kami, sempurnakanlah akhlak kami, kurniakanlah kami keikhlasan dalam segala amal agar mendapat ganjaran yang setimpal di sini-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Tuan Haji Abdul Najih bin Asmu'in, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Negeri Selangor. Yang berusaha Tuan Haji Abdullah bin Ramli, Ketua Penolong Pengarah Unit Perancangan dan Pembangunan Pendidikan Islam Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang dihormati Tuan Haji Ibnu Supeni, Tuan Haji Ibnu Muiz bin Supeni, Penolong Pengarah Unit Perancangan dan Pembangunan Pendidikan Islam Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Selangor. Pegawai-pegawai Unit Pendidikan Islam PPD seluruh Selangor. Juru Teknik Ustaz Muhammad Izwan Abdul Kadir dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Selayang. Rakan bicara saya pada pagi ini Ustazah Nur Lilis Sanim binti Din, barisan guru-guru Jurulatih Utama Negeri Selangor, guru-guru cemerlang, ustaz-ustazah yang dirahmati serta yang dikasihi anak-anak didik pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur dengan limpah nikmat yang dikurniakan oleh nikmat Allah Ta'ala. Pada pagi ini kita akan bersiaran secara maya atau dalam tarian secara langsung dalam perkongsian ilmu revisi pendidikan Islam
bagi memudah dan mendapat tips-tips berguna dalam menjawab Kertas 2 Pendidikan Islam SPM, khususnya untuk anak-anak Selangor dan amnya di luar Selangor. Diharapkan anak-anak telah bersedia untuk meneruskan perkongsian ilmu pagi ini. Sila keluarkan buku modul revisi sebagai rujukan utama dalam bicara ilmu pada pagi ini. Peralatan tulis kena ada, pastikan dah siap sarapan, semua sihat ya. Harap semua dah sarapan. Kalau tak sarapan pun mungkin yang ada niat hari niat puasa, teruskan puasa. Diingatkan untuk anak-anak dalam kita mencari dan mempelajari ilmu pada pagi ini, perlu kepada adab-adab menuntut ilmu. Antaranya ialah sentiasa menghormati guru. Sebab itu semasa menghantar chat ataupun bertanya soalan ataupun menjawab atau apa sahaja yang anak-anak tulis, biarlah menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang indah yang menunjukkan ketertiban dalam menuntut ilmu. Saya dengan ini memperkenalkan diri dalam majlis perkongsian ilmu. Saya Zulkifli bin Ahmad Nur dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mustapha. Bersama saya rakan saya bicara iaitu Puan Nur Lilis Sanim binti Din dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Kasumah. Untuk meneruskan bicara perkongsian ilmu pada pagi ini, memudah menjawab untuk lulus serta cemerlang dan tip-tips yang ringkas, padat, yang bertujuan untuk mudah ingat, saya dengan hormatnya mempersilakan Puan Nur Lilis Sanim binti Din. Diharapkan anak-anak dapat memberi tumpuan sepenuhnya pada program yang dirancang. Dipersilakan Puan Nur Lilis Hani binti Din. Okay. Terima kasih rakan saya Ustaz Zulkifli bin Ahmad Nur. Okey, alhamdulillah bertemu kita pada hari ini. Okey, anak-anak semua sihat. Okey, saya harapkan semua dah ready dengan buku ya. Tanpa berlengah masa, saya akan teruskan dengan perbincangan kita tentang kertas 2 1223/2 Pendidikan Islam kertas 2. Minggu lepas kita dah berbincang tentang kertas 1, jadi hari ini kita akan teruskan dengan kertas 2. Okey. Kertas Pendidikan Islam kertas 2. Anak-anak tengok Kertas 2 bila peruntukan masa adalah 1 jam 40 minit. Dan kertas ini adalah kertas di mana anak-anak mudah untuk mendapat markah. Pengalaman ustazah di sekolah, bila setiap kali peperiksaan anak murid, kertas 2-nya lagi bagus dari kertas 1. Sebab kertas 2 dia tak banyak fakta tetapi dia banyak KBKK. Okey, jumlah soalan yang diperuntukkan adalah 5 soalan. Okey, arahannya pada kertas soalan ini wajib jawab semua. Okey, jawab semua soalan. Bila arahannya adalah jawab semua soalan, wajib semua usaha untuk membaca. Masalahnya ada anak-anak ni yang tak baca. Okey, kita terus pada agihan kertas soalan. Ini kita buat analisa berdasarkan kertas SPM 2019. Okey, apa yang akan ditanya? Komponennya adalah kefahaman ayat, ada 5 soalan. Hafazan ada 2 soalan iaitu dalam bentuk susun ayat dan isi tempat kosong. Okey, hadis, kefahaman hadis ada 3 soalan. Pada soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Jawi, ada 2 jenis soalan iaitu menjawikan dan merumikan. Menjawikan 6 markah dan merumikan 4 markah. Hafazan, juga ada 2 setakat ini ada 2 jenis bentuk soalan yang ditanya iaitu susun ayat, diberikan potongan ayat, kita susun. Dan satu lagi kita diberi A, B, C, D, E dan kita isi tempat kosong. Okey, anak-anak dah jelas, dah biasa dari tingkatan 4 dengan format ini. Okey, ini agihan. Okey, anak tengok tahun lepas berapa fakta? Hanya 9 soalan tetapi jumlah markahnya hanya 18 banding dengan soalan dia 9 di sini. Dan KBKK ada 8 saja soalan tapi jumlah markah yang paling besar. Okey, kalau anak murid tengok dalam banyak-banyak peruntukan markah ini KBKK. Sebab tu ustazah katakan bahawa kita cuba menjawab. Kerana kat mana ada jawapan KBKK? Dalam kepala kita, di otak kita. Okey, pengajaran ayat cuma ada 2 iaitu 8 markah.
kebat 5 ya dalam kertas 2 tahun lepas dan peruntukan markah 20. Okey, setiap soalan membawa 4 markah. Jawi 2 soalan seperti Ustazah katakan tadi 10 markah. Hafazan ada 2 soalan 8 markah dan tajwid 10. Jumlah keseluruhan adalah 100. Okey, kalau nak tengok susunan tu, okey, Ustazah ada jelaskan bahawa KBKK inilah yang akan membantu sangat anak-anak. Dan campur lagi dengan pengajaran ayat, kita dah ada 34 markah di situ. Kena baca buku, jawapannya ada dalam diri kita. Okey, kata tugas. Ini penting sebelum kita menjawab soalan. Okey, kata tugas yang sering digunakan adalah yang pertama. Anak murid tengok senarai, nyatakan dan senaraikan. Okey, apa maksud nyatakan? Okey, apa maksud jelaskan? Apa beza terangkan? Dia macam kita, kalau mak kita tanya nak pergi mana? Apa penyataan kita? Nak pergi kedai. Itu adalah penyataan. Kedai mana? Saya nak pergi ke kedai depan rumah. Itu penjelasan. Okey, nampak perbezaan dia kan? Bila terangkan nak buat apa? Saya nak pergi kedai dekat depan rumah tu nak beli buku tulis. Itu adalah terangkan. Sama macam bila kita bercakap, sama macam kita menjawab sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tak relate benda tu, kita tak hubung kaitkan. Okey, bila nyatakan, sebab itu pernyataan, dia hanya 2 hingga 3 patah perkataan saja. Dan kadang-kadang ada soalan kita tulis 1 pun dah cukup. Okey, dan jelaskan dia memerlukan 4 hingga 5 patah perkataan dan selalunya kita akan guna kata hubung. Saya pergi ke kedai di hadapan rumah. Okey, nampak contoh. Okey, terangkan. Terangkan dia mesti ada isi kata hubung. Kata hubung ni anak-anak rujuk sini supaya untuk kerana agar dan huraian. Huraian ini anak-anak boleh rujuk di modul gemilang. Okey, kami dah senaraikan contoh-contoh huraian yang mudah. Okey, faham Kita boleh terus pada KBKK. Juga boleh rujuk modul gemilang. Ini soalan yang sering ditanya dalam kertas 2. Apa faktor, sebab, punca? Okey, perkara yang negatif. Okey, anak tengok sini. Bila disebut perkara negatif, jawapan dia pun negatif. Tengok iman lemah, kurang, terpengaruh dengan rakan yang buruk. Okey, yang ni rakan-rakan yang bersifat negatif lah. Terpengaruh dengan budaya barat. Okey, budaya yang negatif. Sebab soalan dia negatif. Okey, bila kehendak soalan dia negatif, jawapan kita juga adalah negatif. Cara mengatasi. Okey, Ustazah hanya tulis 4 saja sebab kenapa? Sebab Ustazah nak anak-anak rujuk ni modul gemilang. Gunakan sebaik mungkin. Okey, sekolah guru-guru dah bekalkan gunakan sebaik mungkin di muka surat 4 Okey, kalau tindakan cara atasi untuk diri sendiri, ini untuk diri sendiri. Kalau untuk kawan kita ada NLA kan, nasi lemak ayam, nasihat, lapor ajak. Untuk diri kita nak buat apa? Tingkatkan iman yang ada dalam diri kita, tingkatkan ibadah. Hadiri ini untuk tingkatkan ibadah boleh, tingkatkan iman boleh. Ini menghadiri majlis ilmu, ini berkawan. Nak tulis berkawan dengan ustaz pun tak apa. Nak bertulis berkawan dengan orang soleh pun tak apa. Nak tulis ulama pun tak apa. Okey, soalan yang selalu kita jumpa juga adalah kebaikan, kelebihan, hikmah dan kesan baik. Kesan baik. Cuba tengok bila baik kat situ, sajimar. Okey. Sayang, jiwa. Kalau kita tengok sayang, jiwa, marwah. Marwah disayangi Allah. Pakai sayang pun dah cukup. Disayangi Allah. Disayangi rakan. Okey, disayangi manusia. Okey, jadi kalau kita tengok banyak, dan sayang tu pun kita dah boleh dapat macam-macam. Okey, yang kedua disayangi masyarakat. Okey, disayangi masyarakat, disayangi keluarga. Okey, jiwa akan tenang. Sebaliknya kalau negatif, kita lawankan. Tadi sajimar, ini benjimar. Okey, sekarang kita rujuk pada muka surat 24. Okey, anak-anak dah bersedia Okey, tengok ayat ini. Okey, bila dapat ayat, pastikan anak-anak rujuk yang di bawah ini. Kerana apa pentingnya yang di bawah ini? Alamak, kejap
Okey, kenapa pentingnya ayat ini? Sebab pentingnya ayat kehendak soalan ini adalah ini. Jadi kita dah tahu fokus soalan kita adalah pada hazanah Allah. Okey, hazanah Allah. Okey. Jadi kalau kita tengok rujuk pada soalan, okey, pada soalan khazainullah. Okey, fokus ayat surah Al-An'am ayat yang ke-50 ini fokusnya adalah khazanah Allah. Fokus yang kedua adalah perkara wajib. Okey, perkara wajib. Perkara ghaib. Okey, al-ghaib. Disebut jelas dalam ayat. Okey, yang ketiga adalah wahyu. Okey, wahyu, dan yang keempat disebut dalam ayat tu al-a'ma wal basir. Okey. Kita rujuk terus pada ayat. Okey, soalan yang pertama, muka surat 24. Okey, apa bentuk soalan ini? Okey, soalan ini bentuk fakta ataupun huraian ataupun kita kata KBKK ataupun kebat. Memang bukan kebat lah sebab dah ada perkataan nyatakan. Okey, bila dapat kertas soalan, nyatakan. Okey, nyatakan. Okey, nyatakan maksud kalimah bergaris. Ini adalah fakta. Kenapa? Sebab okey, kenapa Ustazah katakan macam tu? Kerana kita tak boleh ubah. Bila disebut, apabila dikata ayat itu sahaja. Yang digariskan itu sahaja, bukan yang lain. Okey, bukan yang lain. Jadi sebab itulah kalau anak-anak tengok okey. Okey, jadi okey, anak tengok pada soalan tu jelas nyatakan kalimah bergaris. Yuha. Yuha. Waw, ha, ya. Okey. Kita jauhikan. Itu kalau Arab pun dia akan ambil perkataan-perkataan yang hampir dengan kita kata Melayu. Perkataan Melayunya adalah yuha, itu adalah diwahyukan. Okey. Yang kedua, okey, kalau kita tengok dalam buku revisi kita, yang kedua itu adalah okey, perkataan khazainullah. Itu adalah hazanah Allah. Okey. Okey, kita tengok kita tengok perkataan bergaris adalah yuha ilah, diwahyukan kepadanya. Tatafakkarun, fakabra, fikir. Okey. Okey, fikir. Okey, dan seterusnya soalan yang kedua. Nyatakan maksud hazanah Allah. Apa dia hazanah Allah? Hazanah ni kalau kita faham pun hazanah itu adalah harta. Okey, jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah perbendaharaan Allah. Okey, perbendaharaan Allah. Okey. Dan yang seterusnya, kalau anak tengok pada kata kunci yang terdapat pada buku revisi, okey, hazanah Allah itu adalah ilmu Allah juga. Dua-dua akan, maksudnya dua-dua ini anak murid akan dapat markah kerana betul. Okey. Dan kemudian kita tengok soalan yang ketiga. Nyatakan maksud perkara ghaib. Okey, dah boleh, kita boleh teruskan pada soalan yang ketiga. Okey, anak-anak rujuk soalan yang ketiga, nyatakan maksud perkara ghaib. Okey, apa dia maksud perkara ghaib? Perkara ghaib adalah perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, perkara yang kita tak dapat lihat, ghaib. Anak-anak pun tahu apa dia ghaib. Ghaib tu tak nampak. Jadi kita terjemahkan dalam ayat yang tersusun. Okey, yang cantik tersusun. Perkara yang tidak dapat dilihat, okey, belum lengkap dengan mata kasar. Okey. Jelas Kalau ada persoalan, harap anak-anak boleh share dekat chat. Okey, rakan-rakan ustazah akan membantu untuk memberi penjelasan. Okey. Tapi pastikan jaga adab ketika menulis. Okey. Sebab ini tontonan semua anak-anak. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Jelaskan. Okey,
jelaskan. Okey, anak-anak lihat muka surat 24. KBKK. Kenapa kita katakan KBKK? Sebab kepentingan hikmah. Okey, tengok kat sini kepentingan dan hikmah. Okey, bila dapat soalan yang pertama bulatkan, jelaskan. Okey, tulis 4 hingga 5 patah perkataan. Okey, berapa poin yang dikendaki? 2. Yang diminta adalah 2. Okey. Apa fokus soalan? Kepentingan hikmah. Kepentingan hikmah apa? Hikmah beriman dengan perkara gaib. Kenapa kena baca sampai habis? Sebab supaya kita tak fokus pada perkara lain. Sebab fokus soalan adalah hikmah beriman dengan perkara gaib. Okey, macam mana nak tulis? Anak-anak boleh lihat di skrin. 2. Okey. Turunkan balik perkataan ini. Okey, kita turunkan balik. Tak nak tulis ialah boleh, nak tambah ialah pun boleh. Okey, nampak di sini? Okey, sebab dia nak 2, sebelum apa-apa anak-anak tulis siap-siap. 1, 2. Supaya apa? Supaya kalau kita tak ada dalam fikiran kita jawapan tu, kita beralih pada soalan lain, kita dah tahu. Soalan ni fokus, kehendak soalannya dia nak 2 jawapan. Okey, jawapan yang pertama. Lihat pada tips jawapan yang telah diberikan. T tingkat, nampak? H nampak B. Okey, T H B. Tingkat, hindar, betul. Okey. Macam mana nak jadikan 4 patah perkataan? Okey, hikmah ni kita dapat tak? Ya, jawapannya hikmah ni apa yang kita dapat? Tulis je dapat. Okey, dapat apa? Bila kita beriman dengan perkara gaib. Okey, ingat T, tingkat. Apa yang meningkat? Dapat meningkatkan keimanan kepada Allah. Atau mendapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Okey, ini tingkat kan? Okey, ini T. H pula. Okey, dapat menghindari diri. Bila kita iman bertambah, dapat menghindari diri dari maksiat. Okey? Dan yang ketiga, tak salah bagi jawapan lebih. Kenapa? Sebab kadang-kadang mungkin jawapan kita yang kedua itu hilang fokus. Okey, kita dah tak fokus pada soalan ni. Okey, jawab je lebih, tak ada masalah. Dapat membetulkan akidah dalam diri. Nampak? B itu adalah betul. Betulkan apa? Kenapa kena tulis dapat? Anak murid Ustazah selalu tanya, Ustazah kenapa nak kena tulis dapat? 1, supaya kita pasti kita cukup tak sifat cukup bilangan 1, 2, 4, 5. Cukup. Okey, dapat menghindar maksiat. Kadang-kadang kita tak nak tulis diri. Kalau kita tak tulis diri ni dari maksiat, dah cukup 4. Okey, jelas Ustazah harap jelas. Kalau tak jelas boleh tanya dekat chat. InsyaAllah rakan-rakan Ustazah akan menjawab. Okey, soalan yang seterusnya masih di muka surat 24. Soalan ini adalah fakta. Kenapa kita katakan fakta? Kerana, okey nampak, jelaskan. Mula-mula dapat soalan banyak kali. Ustazah pun kalau di kelas mengajar akan arahkan anak murid. Bulatkan, jelaskan supaya kita tak lari. 4 hingga 5. Okey, 2. Berapa dia nak? 2. Okey, tulis siap-siap kat bawah ni 2. Apa fokus soalan? Fokus adalah peranan Rasul. Apa tips nak ingat peranan Rasul? A, S, B. Apa S, B? Bukan Amanah Sang Bumi Putera A itu adalah ajar. Okey, tengok kita dah bagi dekat tips tu. S itu sampai. B itu apa? B itu betul. Okey. Macam mana nak jadikan dia satu penjelasan? Penjelasan ni maksud bila orang tanya kita dah tak payah, dia dah dapat dah, dia tak payah tanya dia berulang. Okey, masukkan Yang pertama, tulis balik. Yang ini tulis semula kat bawah. Bila dapat soalan tak perlulah tulis soalan, jelaskan tu tak payah. Tulis kehendak saja. Okey. 2 peranan Rasul ialah mengajar, nampak? A, ajar apa? Cara beribadat dengan betul. Nampak kita guna kata hubung di sini. Ini pentingnya supaya ayat kita itu jadi satu penjelasan yang sempurna. Menyampaikan wahyu, itu adalah penyataan. Kat siapa wahyu tu nak disampaikan? Ni S Okey.
Sampaikan wahyu, bukan sampaikan salam. Sampaikan wahyu kepada siapa? Kepada umatnya. Okey, cukup 1, 2, 3, 4. Nampak dia dah telah memenuhi kriteria. Jelaskan 4 patah perkataan. B, betulkan. Apa yang dibetulkan? Membetulkan akidah dari kesesatan. Dari, nak tengok pentingnya penggunaan kata hubung. Okey. Kita teruskan pada soalan yang ke-6 bagi tajuk ini. Muka surat 25. KBKK. Kenapa Ustazah katakan KBKK? Okey. Tadi kita tengok tak perkataan telah digariskan dalam ayat. Okay. Fokus soalan pun soalan ni, dalam soalan ni dia sebut khazainullah. Ada kan? Ada sebut Rasul, ada sebut perkara ghaib. Okey. Bila dah sebut 3 ini, itulah kita tukar 3 isi ini untuk dijadikan pengajaran ayat. Ingat anak-anak, pengajaran. Okey, mula-mula bulatkan, terangkan. Terangkan mesti ada isi, campur kata hubung, campur huraian. Kata hubungnya apa? S, U, K, A. Supaya, untuk, kerana, agar. Ikut kesesuaian. Okey, berapa jawapan dikendaki? 2. Okey, turunkan 2. Apa fokus soalan? Pengajaran ayat. Okey, anak-anak murid perasan tak? Selepas ayat tadi, okey, lepas ayat di atas menjelaskan. Kita boleh tukar menjadi jawapan. Atau kita rujuk pada soalan. Dia cerita pasal, dia cerita tentang Rasul. Kita ambil perkataan Rasul tu. Okay, jadi kalau kita tengok, kita hendaklah. Kenapa tak boleh? Boleh tanya, kenapa tak boleh harus? Okay, kita hendaklah, kita mestilah. Kalau tak nak tulis, kita tulislah umat Islam. Kenapa? Pengajaran ini, okay, pertama Ustazah nak ingatkan, pengajaran adalah sesuatu yang positif. Ajar mestilah sesuatu yang baik, kena belajar yang baik. Okay, jadi jawapan kita mesti positif. Okay, kita hendaklah. Itu adalah pendahuluan untuk ayat pengajaran. Okay, isi di mana? Isinya adalah memelihara hazanah Allah. Ada dalam soalan kan? Supaya ini apa? Kata hubung. Supaya hidup diredai Allah. Okay, tengok jawapan yang kedua. Kita gunakan keyword Rasul. Nak buat apa dengan Rasul? Dekat sinilah anak-anak boleh jelas kenapa Ustazah tak bagi anak-anak guna perkataan harus. Okay, cuba kita lihat Kalaulah anak-anak murid menjawab, kita haruslah beriman kepada Rasul. Betul atau salah? Dia tak kena. Sedangkan beriman tu perkara wajib. Jadi sebab itu kita guna kita hendaklah lebih tepat untuk apa-apa jua situasi. Beriman kepada Rasul, supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Okay. Boleh tak anak-anak tulis hidup diberkati, disayangi oleh Allah? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita dah guna dekat sini. Reda, berkat, Allah sayang, poin yang sama. Okay. Bahagia di dunia dan di akhirat. Ini adalah huraian, ini adalah kata hubung, ini adalah isi, ini adalah pendahuluan. Okay. Pendahuluan, isi, kata hubung dan huraian. Okay. Perkara gaib. Kita hendaklah yakin. Yakin. Kita hendaklah. Itu pendahuluan. Nak buat apa dengan perkara gaib? Yakin dengan perkara gaib. Atau anak-anak sekalian nak tulis beriman dengan perkara gaib. Percaya dengan perkara gaib. Betul juga. Okay. Isinya. Okay. Agar kata hubung. Bila kita beriman, jiwa kita tenang. Kita akan hati-hati dalam tindakan. Agar sentiasa berhati-hati dalam tindakan pun betul. Ini yang kita katakan KBKK. Apa yang ada dalam kepala kita? Apa yang kita boleh fikirkan? Cuba tengok soalan KBKK ni, renung. Mesti kita boleh jawab, insya-Allah. Jangan takut pada soalan subjektif. Subjektif, lagi kita boleh bagi macam-macam jawapan yang ikut fokus ayat. Okey, boleh Ustazah teruskan ya.
Jelas ya anak-anak? Setakat ini jelas Ustazah. Mungkin kalau dengan masa yang kalau Ustazah tak sempat pun nak habiskan, bila Ustazah dah terangkan ni, harap-harap anak-anak akan gunakan revisi itu semaksimal mungkin. Okey, kita beralih pada ayat yang kedua. Okey, larangan mempersendakan agama. Okey. Ayat di atas menjelaskan. Okey. Pak, kita dah fokus kat sini. Larangan mempersendakan agama. Okey, kita dah tahu dah apa fokus soalan. Sebab tu setiap kali kita baca buku teks, kita tengok tajuk. Kenapa? Sebab bila kita tengok tajuk dalam buku teks, itulah gambaran apa fokus soalan. Okey. Kita tengok pada fokus soalan. Okey. Larangan mempersenda agama. Ini perkataan-perkataan yang ada dalam ayat ini . Yang pertama, la'iban. Okey, permainan. Hiburan. Okey, kalau kita tengok lahwan itu hiburan. Okey, yang ketiga, cuba tengok yang ketiga. Syarabun min hamimin. Okey. Ini kita dah pinjam ni dalam bahasa Melayu. Ustazah selalu ingatkan anak murid. Tolong ingat syarab. Syarab ni bahasa Melayunya kita boleh terjemah lah. Ini cara macam mana kita nak mudah ingat . Syarab ni hampir dengan perkataan apa? Sirap. Sirap tu nak buat apa? Minum. Jadi syarabun tu adalah minuman. Min hamimin. Okay. Min hamimin. Minuman air panas yang menggelegak. Kenapa Ustazah fokus kat ini? Penting sebab kita tak lari. Bila kita dah fokus, kita dah tahu dah. Azabun. Melayu ada tak perkataan azab? Ada. Sebab tu Ustazah kata, tengok perkataan-perkataan yang kita rasa penting. Kalaupun tak keluar soalan ke apa, tapi setiap kali kita tengok ayat, kita garis mana yang hampir. Mana yang hampir dengan perkataan Melayu. Yang kita rasa boleh disoal. Okay. Okay, pada soal kita rujuk pada soalan yang pertama . Untuk tajuk ini, muka surat 25. Okay, soalan ini adalah fakta. Yang apa maksud fakta? Fakta ini kita tak boleh ubah. Okay, ini fakta. Kita tak boleh ubah. Okay. Dua golongan. Senaraikan. Dapat soalan, senaraikan. Berapa patah perkataan anak-anak? 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Sebab senarai je. Macam mana kita senarai? Okay. Kita tulis senarai kat mak. Kalau mak nak kirim barang, mak nak pergi kedai kan, beli buku, kita tulis buku je kan, buku, pen, samalah ketika menjawab. Okey, 2. Jadi berapa jawapan dia kendaki? 2. Okey, jawapan dia kendaki 2 golongan yang mempersendakan agama. Okey, jadi kalau kita tengok 2 golongan yang mempersendakan agama, okey, ini tak boleh, kita tak boleh ubah. Okey, yang pertamanya musyrik, munafik, murtad dan asi. Okey. Ini memang ada dalam buku teks kan? Itu Ustazah kata soalan fakta. Fakta ni jangan nanti kata ada ke? Ada ke? Ada dalam buku teks. Kalau kita merujuk pada buku teks, dah disenaraikan 4 golongan ini dah ada dalam buku teks. Okey. Kita teruskan pada soalan yang kedua. Okey. Masih lagi soalan yang berbentuk fakta. Okey, nyatakan. Okey, anak murid jemu pun tak apalah. Ustazah tetap akan bulatkan. Sebab nak bagi peringatan. 2, 3. Okey, 2. Okey, tulis pada. Maksudnya, jawapan dikehendaki adalah 2. Okey, apa fokus soalan? Perbuatan. Perbuatan, buat. Faham? Okey, perlakuan. Okey, mempersendakan agama. Anak murid tengok BSH. Bukan bantuan sara hidup BSH. Bangga, sanjung, hina. H tu adalah hina. Okey. Tengok. Bangga. Bangga melakukan maksiat. Sebab dia nyatakan. Okey, nyatakan. 1, 2, 3 cukup. Bangga buat maksiat. Cukup. Menyanjung, sanjung. Okey, apa yang kita sanjung? Perbuatan maksiat. Okey, yang ketiganya H. H
Hina. Hina siapa? Kalau kita nak tulis menghina orang bertakwa, menghina ulama, menghina orang soleh, menghina orang beriman. Hina. Okay, itu kata kunci. Kalau kertas 1, anak murid didedahkan dengan banyak kata kunci. Kertas 2 pun untuk soalan fakta ini masih cara untuk kita mudah adalah masih juga kita menggunakan kata kunci. Okay. Ustazah boleh teruskan pada soalan yang ke-3. Okay. Jelaskan 2 balasan. Okay. Soalan apa? Soalan fakta. Apa kata tugas? Jelaskan. Berapa jawapan yang kendaki? 2. Fokus apa? Balasan. Balasan untuk siapa? Terhadap orang yang mempersendakan agama. Okay. Jadi kalau kita tengok 2 balasan. Okay. Tulis balik. Okay. Turunkan maksudnya dankan balik. Mungkin tak cukup ruang. Okay, bila kita menulis, anak murid dah habis jawab, cuba jawab semula. Tulis semula. Okay, kehendak soalan adalah 2 balasan, berapa bilangan jawapan nak? 2. Okay, tulis semula. Balasan orang yang mempersendakan agama. Okay, siap-siap tulis di bawah. Okay, Ustazah dah tulis tadi, Ustazah dah terangkan ada perkataan dalam ayat. Setiap kali lepas ayat ditulis berdasarkan ayat di atas. Sebab kadang-kadang anak murid ni dia suka buat jawapan sebab bagi dia, alah apa-apa pun kan boleh Ustazah. Tapi kita terikat dengan berdasarkan ayat di atas. Sebab itu jawapan yang ada dalam ayat ni 2. Okay. 1. Syarabun. Ingat? Syarab. Ustazah dah terangkan tadi kan? Yang kedua dalam tu disebut azab. Syarab. Apa? Minum. Diberi minum air panas. Okay, ingat setakat panas ini dia tak nampak azab pun. Panas, kalau panas itu sifat dia umum. Okay, kita kena perincikan yang menggelegak. Barulah nampak dia sesuatu yang menyakitkan. Okay. Yang kedua, mendapat azab. Azab yang macam mana? Azab yang sangat pedih. Okay. Ini menjelaskan tentang azab. Air panas menggelegak ni menjelaskan air panas sifatnya apa. Okay. Jelas ya? Harap-harap jelas. Okay. Kita teruskan pada soalan yang keempat di muka surat 26. Okay. Anak-anak tengok pada soalan, tengok pada yang dah diberi dekat tepi tu. Tips menjawab. Okay, jelaskan. Masih lagi penjelasan 4, 5. Soalan KBKK. Sebab apa kita boleh fikir? Boleh fikir tak macam mana nak jaga agama? Boleh kan? Walaupun rasanya kita tak sempat nak baca lah tajuk ni. Tiba-tiba kan contohnya masa periksa setengah tahun. Masuk pula soalan ni. Saya tak baca. Saya hanya baca yang tingkatan 5. Apa saya nak buat? Fikir. Renung soalan ni. Berapa poin yang dikendaki? 2. Fokusnya apa? Cara. Cara apa? Perbuatan. Perlakuan. Apa yang kita buat? Okay. Apa jawapan yang pertama? Sentiasa. Sentiasa meningkatkan keimanan. Tengok kata hubungan keimanan kita pada siapa? Kepada Allah. Okay. Banyak menghadiri. Menghadiri apa? Majlis ilmu. Majlis ilmu agama. Majlis agama. Ataupun anak tulis banyak menghadiri ceramah agama. Tapi keywordnya adalah hadir. Okay. Berkawan. Okay. B. Masih lagi kan? THP. Berkawan. Berkawan dengan siapa? Kita nak jadi baik. Boleh fikir tak kalau nak jadi baik? Takkan kita nak kawan dengan, contohlah Ustazah bagi. Kita seorang yang baik, nak jadi kita pergi seorang je baik. Yang lain tak baik. Lama-lama kita terpengaruh juga. Jadi fokus memelihara agama adalah sesuatu yang positif. Jadi tengok orang soleh. Positif. Berkawan dengan orang yang soleh. Berkawan dengan ulama. Berkawan dengan orang-orang yang beriman. Okay. Tapi keyword untuknya jawapan ini adalah THB. Okay. Ustazah teruskan ya.
Di muka surat 26. Okey. KBKK, pengajaran ayat. Okey, rujuk ayat tadi. Bila kita rujuk ayat tadi, di bawahnya dah tulis kan larangan mempersendakan agama. Okey, ada typing error sikit kat sini. Okey. Jadi dua pengajaran. Okey, terangkan. Pengajaran automatik kena tulis PIH. Apa P? Pendahuluan. I isi H huraian. Okey, dua. Okey, dia nak dua. Okay, tulis mula pengajaran ayat. Okey, ini kita tulis. Dua pengajaran ayat. Kenapa kena tulis? Peringatan untuk kita. Kita ni kan mudah leka, mudah lupa. Bila kita tulis, ingatkan kat kita supaya kita tak lari fokus apa yang kita nak jawab. Okey. Okey, pendahuluan. Masih lagi Ustazah kata, kita hendaklah yang paling sesuai, yang paling tepat adalah perkataan kita hendaklah. Okey, kita dah boleh ambil dah bawah ayat tadi, dia dah tulis. Menjauhi. Boleh tak kita tulis, kita janganlah mempersendakan agama. Anak-anak boleh tak jawab macam tu? Janganlah mempersenda agama. Tak boleh, itu adalah arahan. Sedangkan soalan adalah Ustaz Zul ambil jap Ustazah kita keluar. Yang kedua. Okey. Saya terus. Saya sambung. Okey, oleh kerana Ustazah Lilis terputus ya siaran, saya sambung Lihat muka surat 27 buku revisi gemilang. Muka surat 7 revisi gemilang. Tajuk dia Luqman, nasihat Luqman Al-Hakim. Dalam ayat ini yang berkaitannya ialah tentang wasiat Luqman Al-Hakim berkenaan tentang mak dia, ibu dia. Sebab itu dalam soalan-soalan ni biasanya dia ada kaitan dengan ibu, berbuat baik, berbuat baik kepada ibu bapa. Ya, ayat fokus ni dia kata al-wabi walidaini, dia ni berkaitan dengan kebaikan berbuat baik kepada ibu bapa. Saya terus pada soalan muka surat 27. Soalan ni soalan KBKK. Sebab itu dalam soalan KBKK di dalam kertas 2 ni cukup banyak. Bila banyak ni markahnya mudah dapat. Beza dengan fakta dia tak banyak. Bila soalan KBKK banyak, perlu jawab soalan yang berdasarkan KBKK saja. Nyatakan dua kewajipan tersebut. Dia minta nyatakan je, yang simple je. Berbuat baik kepada mereka. Ya. Ayat tadi tu kan, berbuat baik kepada mereka, berterima kasih kepada mereka, menghargai pengorbanan mereka. Saya teruskan soalan nombor 2 muka surat 27. Dua sebab Allah memerintahkan anak-anak menunaikan kewajipan tersebut. Yang ni soalan KBKK ya. Kita minta kenapa kita perlu berbuat baik pada ibu bapa? Sebabnya ibu yang melahirkan. Ibu melahirkan ya. Kalau kita tengok yang nombor 2 tu ibu bapa. Tadi atas ibu saja, yang kedua ibu bapa. Jangan ibu dan bapa melahirkan.
Ibu tak, bapa tak melahirkan ya, ibu saja. Ibu bapa ni dia tak boleh lahir. Ibu bapa membesarkan anak dengan kasih sayang. Ibu bapa mendidik anak-anak sejak kecil. Sebab soalan dia minta jelaskan. Bila jelaskan sekali lagi dia perlukan kepada isi sahaja. Dia tak perlu kepada huraian. Melahirkan. Sekurang-kurangnya ayat ni menjelaskan kepada kenapa dia melahirkan. Melahirkan sebab menanggung kesusahan, kesakitan. Membesarkan dengan kasih sayang. Anak ibu bapa mendidik sejak kecil. Menjelaskan tu ya. Terus kepada soalan muka surat 28. Soalan KBKK ya. Terangkan dua hikmah anak-anak menunaikan kewajipan tersebut. Disebut tadi di awal, kalau soalan terangkan, dia perlu kepada isi dan huraian. Soalan isi dan huraian, dia ada dua tu. Satu isi, satu huraian. Dia tak perlu isi saja, tapi perlu kepada huraian. Kalau kamu tengok dalam buku Musrat 28 tu, dekat atas tu ditulis diredai Allah. Kerana apa? Dihormati masyarakat kerana apa? Dua hikmah, tulis balik. Saya minta tolong, tulis balik tu. Dua hikmah, ayat ni kena tulis balik ni. Dua hikmah anak-anak menekan kewajipan. Jawapan yang pertama. Ya. Budak-budak cakap laju sikit, Ustaz. Slow sikit, Ustaz. Okey. Okey. Terangkan dua hikmah anak-anak yang menekan kewajipan tadi. Soalan ni dia perlu kepada isi dan huraian. Ada isi dan huraian. Kalau tengok dalam buku tu, dia dah bagi jawapan dah. Pertama, Allah redha. Kedua, dihormati masyarakat. Ini yang Ustazah sebut tadi kan. Allah sayang, jiwa tenang, dia dihormati oleh masyarakat. Ni mudah, ayat yang mudah ni. Ayat soalan KBKK. Bila jawab, dia nak isi dan huraian. Diri Allah Ta'ala ni sebagai isi. Kerana ni penyambung ya. Kerana berbuat baik pada apa ni? Huraian. Isi dan huraian. Ya. Kena letak penyambung ni. Contoh yang kedua. Jawapan dia, dihormati masyarakat. Ni isi. Ya, ni isi. Dihormati masyarakat isi. Ni penyambung dia kerana ni huraian. Sentiasa menjaga kebajikan ibu bapa. Kerana. Letak apa-apa sajalah kerana. Jangan letak kerana Malaysia cukup. Nanti salah jawapan dia. Okey. Terangkan, kita terang kembali kepada soalan pengajaran ayat. Ayat tadi dia berkaitan tentang berbuat baik kepada ibu bapa. Sebab itu dalam permarkahan, dalam jawapan dia, isi dia yang berkaitan tentang cara-cara kita menyayangi ibu bapa ni. Menghormati, mendoakan. Terangkan ya. Dan soalan terangkan ni mesti perlu ada isi campur huraian. Bila pengajaran ayat mulakan dengan umat Islam hendaklah. Kita hendaklah. Ada yang tanya, selain kita hendaklah boleh ke? Kita hendaklah, kita mestilah, kita haruslah. Yang paling simple, yang paling mudah nak jawab, tulis perkataan kita hendaklah. Kalau kita wajiblah, nanti dia jadi salah ya. Yang paling mudah je, kita ambil mudah aja. Kita hendaklah. Hendaklah apa? Menyayangi ibu bapa. Penyambung ni agar hidup diberkati Allah. Ini huraian, ini isi, ni huraian. Dia nak isi dan huraian. Ingat ya, tahun lepas soalan tentang pengajaran ayat saja ada 2 soalan dan markahnya ada 8 markah. Ini memang soalan bonus. Soalan bonus. Yang kedua, kita hendaklah, ayat paling simple je. Kita hendaklah menghormati ibu bapa. Isi supaya ni kata penghubungnya jiwa tenang. Boleh tak tulis perkataan hidup diberkati Allah? Kita hendaklah menghormati ibu bapa supaya hidup diberkati Allah. Yang tadi berkati Allah, yang bawah pun berkati Allah. Boleh tak? Jawapannya tak boleh. Sebab nanti markahnya hanya dapat yang ni saja, isi saja. Sebab huraian yang sama. Huraian yang sama. Okey. Kita terus kepada ayat muka surat 28, ayat Nabi Muhammad utusan Allah. Dalam ayat ni dia berkaitan tentang Rasul.
Perkataan Rasul berkaitan dengan Rasul, berkaitan tentang tawakal. Tawakal kan? Tawakal tahu kan? Berserah diri kepada Allah. Menerangkan tentang kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Kat sini pun boleh nampak dah sebagai kalau keluar soalan pengajaran ayat. Kita hendaklah mengasihi Rasulullah pun dah dapat ayat dah, dapat satu. Dapat markah dah. Okay, terus kepada soalan. Ya. Ayat ini fokusnya tentang Nabi dipilih di kalangan manusia, kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umatnya, dan yang ketiga tawakal. 3 fokus ya. 3 fokus ni kalau keluar soalan pengajaran ayat boleh dijadikan sebagai jawapan. Saya terus kepada soalan yang pertama. 2 cara mengasihi Rasulullah. Yang kita nampak ni, yang biasa dilakukan, 2 cara. Cara ni mesti nampak perbuatan, amalan. Cara ni mesti amalan. Amalan yang nampak, perbuatan yang nampak. Ya. Meningkat keimanan, dia tak nampak Membaca Al-Quran baru nampak. 2 cara, tulis balik perkataan tu, 2 cara mengasihi Rasulullah ialah berselawat ke atas Nabi. Yang kedua, amalkan sunnah Rasulullah. Kalau pelajar jawab, berselawat saja cukup boleh tak? Berselawat saja. Ataupun amalkan sunnah saja pun boleh diterima sebab soalan dia minta nyatakan. Ingat ya, boleh je sebab berselawat ni mesti ke atas Nabi. Kecuali pelajar tersilap berselawat ke atas Allah, tu salah. Yang itu dia menyebabkan ayat dia salah, jadi dia pun salah. Selawat ke atas Nabi kalau berzikir hanya kepada Allah Ta'ala. Okey. Menziarahi makam, ini soalan tinggilah. Yang kita nampak dekat sekolah. Apa lagi yang kita nampak kat sekolah, amalan kat sekolah? Cara mengasihi Rasulullah. Mendengar apa? Menyambut sambutan Maulidur Rasul. Pun boleh juga. Soalan berikut nombor 2. Musrat 28, soalan tentang jelaskan 2 bukti Rasulullah mengasihi umat dia. 2 bukti. Kalau kamu tengok dekat penjuru tu, dia ada markah kan? Dia punya skema dia. 2, mendoakan umatnya, maafkan umatnya. Ini isi ya. Isi. Cuba create ayat. Buat ayat. 2 bukti Rasulullah mengasihi umatnya. Dia punya isi je, fokusnya doakan umatnya. Apa dia? Sentiasa mendoakan umat dia. Gunakan perkataan sentiasa. 2 bukti. Bila 2 bukti, diminta sentiasa mendoakan umatnya. Apa lagi? Maafkan umatnya. Sentiasa memaafkan umatnya yang pernah menyakiti baginda. Sentiasa tu. Sebab nak tunjukkan bukti bahawa dia Rasulullah mengasihi umat dia. Okey. Gusrat 29. Pun soalan yang berkaitan KBKK. Sebab tu kertas 2 ni banyak soalan KBKK banding dengan kertas 1. Kertas 1 ni banyak fakta. Kertas 2 banyak soalan KBKK. Jelaskan 2 hikmah Nabi dipilih dalam kalangan manusia. Hikmah. Dia minta hikmah. Fokusnya tentang hikmah dipilih dalam kalangan manusia. Soalannya tentang jelaskan. Bila jelaskan dia nak isi sahaja. Tak perlu kepada uraian. Tulis balik 2 hikmah Nabi Muhammad dipilih dalam kalangan manusia. Minta pelajar-pelajar kalau boleh soalan minta 2 ataupun soalan 2 ni, diminta 2 ni, jangan jawab dalam bentuk rencana pendek. Buat dalam bentuk dalam yang dash-dash je. Letak dash 1, dash 2, dash 3. Bila minta 2, jawab berapa? Bagi 2 atau lebih. Bagi 2 atau lebih. Apa fungsi dia? Kalaulah 2 tu, 1 betul, yang pertama betul, yang ayat kedua salah, dah dapat 1 je. Tapi kalau bagi sampai ke 5, 1 betul, 2 salah, 3 salah, 4 salah, yang ke-5 baru betul, dapat markah lagi. Sebab tu bagi ayat lebih, jangan kurang. Okey, 2 hikmah Nabi dipilih di kalangan manusia. Tengok, dia punya isi dia, mudah contoh, mudah terima, mudah ikut. Cuba bina ayat. Saya nak tengok dalam chat tu. Mudah contoh, mudah terima, mudah ikut. Ini isi dia. Okey.
Memudahkan manusia mencontohi Rasulullah. Ya. Mudah contoh. Contoh siapa? Contoh Rasul. Yang kedua mudah terima. Terima apa? Terima ajaran. Terima syariat. Terima syariat Rasulullah. Memudahkan menerima syariat. Memudahkan manusia mengikut akhlak Rasulullah. Ingat ya. Kalau dua hikmah saja, tengok ayat dia yang simple ni. Mudah contoh. Memudahkan manusia mencontohi Rasulullah, memudahkan manusia menerima syariat yang dibawa oleh Rasul. Menerima syariat, ikut apa? Ikut akhlak. Contoh siapa? Contoh Rasul. Okay. Saya teruskan tentang pengajaran ayat. Ingat ya, tadi fokus ayat ini tentang Rasul. Rasul, lagi apa? Tentang tawakal. Lagi apa? Tentang kenapa kita perlu beriman kepada Rasul di kalangan manusia. Tiga tu pun boleh dijadikan sebagai pengajaran ayat. Paling simple, ambil pengajaran ayat ni, kita ambil dekat cara-cara kita mengasihi Rasulullah pun dah boleh dah. Umat Islam hendaklah berselawat ke atas Nabi. Umat Islam hendaklah apa lagi? Apa lagi tadi? Berselawat sunnah tadi, mengikuti sunnah Rasulullah. Umat Islam hendaklah menziarahi makam Nabi. Okey. Kalau kita tengok dalam buku Madu Gemilang tu, buku revisi ya, Surat 9 tu dibagi isi dia mengasihi Rasulullah, berselawat ke atas Nabi. Dua tu. Okey, boleh masuk. Ayat dia paling mudah. Umat Islam kita hendaklah. Boleh tak umat Islam hendaklah? Boleh. Kita hendaklah ni paling simple lah. Hendaklah mengasihi Rasulullah. Yang ni isi. Kasih Rasulullah ni isi. Agar penghubung dia hidup diberkati. Sebagai huraian. Yang kedua, kita hendaklah berselawat ke atas Nabi. Supaya, tu tengok, tadi sini agar ni supaya. Mereka supaya mendapat syafaat kelak. Kalau boleh tak sini, diberkati juga, kita hendaklah sentiasa berselawat ke atas Nabi supaya diberkati Allah. Ingat ya, bila atas berkat, bawah berkat, yang bawah ni tak diterima sebagai huraian sebab huraian yang sama berulang. Sebab itu kena pilih salah satu je. Jiwa tenang boleh. Ini boleh tak? Supaya jiwa tenang dan sebagainya. Ingat yang saya sebut tadi, pengajaran ayat ni kalau keluar soalan memang ayat yang mudah. Okay. Kita masuk soalan yang berkaitan tentang batas-batas pergaulan. Batas-batas pergaulan ni dalam ayat ni ada dua perkara ya. Satu ayat 30, yang kedua ayat 31. Ayat ni yang pertama ayat tentang berkaitan tentang kepada orang mukmin. Yang kedua mukminat. Mukmin ni lelaki lah. Ni lelaki ni untuk perempuan yang beriman sahaja. Tentang apa? Tentang suruh jaga absar. Dia suruh menjaga pandangan dan menjaga maruah diri. Okey. Mengawal pandangan mata tu. Absarihim, absar. Mengawal pandangan mata. Yahfuzu ni jaga kehormatan diri. Dua tu dah boleh jadikan sebagai pengajaran ayat tu. Saya sebut tadi kan, ayat 30 berkaitan tentang perintah untuk lelaki yang beriman sahaja. Ayat 31 perintah untuk wanita yang beriman. Yang ayat 30 tadi tentang tundukkan pandangan, jaga kehormatan diri. Tunduk melihat perkara-perkara yang diharam. Menjaga kehormatan diri ni menutup aurat lah. Kalau ayat 31 tu berkaitan tentang tunduk pandangan, kehormatan diri pun sama ada dua-dua. Ayat 31 tadi, cuma tambah lagi kan, tidak memperlihatkan perhiasan tubuh hanya kepada golongan yang dibenarkan saja dalam ayat. Kemudian menutup belahan leher baju dengan tudung kepala. Dia suruh tutup aurat lah, tutup aurat dengan sempurna. Bukannya dibalut kan, kena longgar, bukan ketat. Lihat ya, muka surat 30. Nyatakan dua golongan yang diharuskan melihat aurat wanita. Dia minta nyatakan. Simple je. Tapi golongan yang diharuskan melihat aurat wanita ni dia berdasarkan kepada ayat. Berdasarkan kepada ayat ini. Dalam ayat ni yang dibolehkan melihat ialah suami. Siapa lagi? Bapa mertua, anak laki.
adik-beradik lelaki kan. Ini dalam berdasarkan ayat ni saja. Kalau luar pada ayat ni tak boleh. Okey. Soalan 30, muka surat 30, soalan nombor 2, jelaskan 2 cara menjaga pandangan mata. Diminta cara lagi ya. Jelaskan. Bila jelaskan, dia perlu kepadiksa. Dia punya fokusnya cara menjaga pandangan mata. Tulis balik 2 cara menjaga pandangan mata. Yang pertama, tidak melihat aurat bukan mahram. Yang kedua, tidak menonton bahan-bahan lucah ataupun buku lucah ataupun filem lucah. Yang ketiga, menundukkan pandangan daripada melihat maksiat. Menundukkan pandangan, bukan jalan tundukkan bawah ya. Tundukkan pandangan dari melihat perkara-perkara maksiat. Tidak melihat aurat bukan mahram. Ada yang bertanya, Datuk boleh tak jawapan yang tadi? Datuk tak boleh sebab berdasarkan ayat. Berdasarkan ayat, dia tak, dalam ayat tersebut dia Datuk tak termasuk. Okey. 2 sebab Islam melarang wanita menundukkan aurat. Ingat ya. 2 sebab Islam melarang wanita menundukkan aurat. Ada soalan yang dia minta sebab. Ada soalan dia minta hikmah. Okey. Sebab dan hikmah. Kalau soalan sebab, 2 sebab Islam melarang wanita menundukkan aurat, ataupun soalan 2 hikmah Islam melarang menundukkan aurat, kalau sebab, jawapannya mesti jawapan yang negatif. Kalau hikmah, jawapan-jawapannya mesti jawapan-jawapan yang positif. Apa maksud positif? Ya, kalau kamu tengok depan dalam skrin tu kan, menjatuhkan maruah, jatuh tu positif, jatuh tu negatif. Kalau menjaga baru positif. Kalau ya, semula ya, sebut-sebut ya. Jelaskan 2 sebab Islam melarang wanita menundukkan aurat. Sebab dia minta sebab. Kalau sebab, jawapannya mesti positif. Jatuh positif. Negatifnya apa dia? Menjaga maruah, mendorong jenayah. Dia punya positif dapat menghindarkan jenayah. Itu kalau soalan tentang hikmah. Hikmah Islam larang wanita menundukkan aurat. Sebab itu kalau soalan sebab-sebab, jawapannya mesti jawapan yang negatif. Kalau kita tengok dalam tu kan, ditulis menjatuhkan maruah. Maruah siapa? Maruah umat Islam boleh, maruah diri pun boleh. Mendorong melakukan jenayah. Mudah terdorong melakukan jenayah. 3, menimbulkan fitnah. Ingat ya, ini semua positif ni. Jatuh positif, dorong jenayah positif, timbul fitnah positif. Sebab dia minta sebab Islam melarang. Kalau berkaitan tentang hikmah, dia jawapannya ialah positif. Saya akan masuk terus kepada hadis ya, sebab masa dah singkat ya. Tengok kepada hadis. Sama juga ya. Soalan hadis, anak-anak boleh tengok dalam buku revisi tu ya. Sebab masa sejam setengah hadis sebenarnya tak cukup ya. Kita tengok hadis ya. Hadis. Ke surat 35. Terus buka hadis. Hadis berkaitan tentang makanan yang baik dan halal. Makanan baik ya. Hadis di atas menerangkan tuntutan menjauhi makanan yang haram. Anak-anak jangan lupa ya, buku revisi Gemilang tu kena rujuk balik buku surat 35. Sambil tengok buku. Bagi mudah nanti. Ya. Dalam ayat ni dia berkaitan tentang makanan-makanan, tuntutan menjauhi makanan yang haram. Kita fokus pada soalan. Makanan haram, makanan yang haram, pakaian, makanan yang haram dihalal yang benar dibenarkan, dan pakaian. Okey. 2 ciri makanan yang haram.
Kalau tengok dalam nota tu kan, dalam buku tu dia siap-siap kan, kotor, beracun, tidak disembelih. Sebab dia minta nyatakan ni ayat yang simple je, ciri makanan yang haram. Selalu pelajar jawab apa dia? Ada tanda halal jakim. Okey. Itu bukan ciri ya. Itu contoh ataupun cara mencari makanan halal di pasaran. Yang kita minta ciri makanan haram. Kotor, makanan kotor. Apa kotor nak buat ayat kotor ni? Kotornya dari bahan yang kotor. Ayat simple kan? Bahan yang kotor. Cukup dah. Dari pun tak payah, tak apa. Beracun. Apa ayat beracun? Beracun. Mengandungi racun. Simple kan? Simple je. Dia minta fakta tu. Tidak sembelih. Tidak disembelih dengan nama Allah. Saya masuk yang kedua. Ingat ya, hadis tadi berkaitan tentang makanan yang haram, makanan yang halal, makanan yang haram yang dibenarkan ataupun dalam keadaan rusuh, dan pakaian yang menutup aurat, pakaian mengikut syariat Islam. Okay. Sebab dilarang. Tadi disebut kan? Sebab dilarang. Kalau sebab dilarang, jawapannya mesti jawapan yang negatif ke positif? Kalau sebab dilarang tadi, mesti negatif. Jawapan negatif. Kalau ketinggalan, memudaratkan kesihatan. Mudarat ni negatif ya. Kalau positifnya apa? Menyihatkan kesihatan tubuh badan. Sebab kalau soalan ni tentang hikmah. Okey. Saya sebut tadi, kalau hikmah, barulah jawapannya mesti positif. Kalau sebab dilarang, dia negatif. Dua sebab dilarang makanan yang haram ialah memudaratkan kesihatan tubuh badan. Boleh tak jawab sambil hak ni saja? Tubuh badan tak ada? Boleh. Dah faham dah sebenarnya memudaratkan kesihatan tubuh badan kan. Yang kedua, menjelaskan menjejaskan kewarasan akal fikiran. Kewarasan. Waras ni biasa akal fikiran. Nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Dah cukup dah markah dah. Dapat tu situ Terus yang ketiga, soalan fakta lagi. 2 syarat diharuskan makan makanan yang haram ketika darurat. Sebut tadi kan, ayat ni berkaitan tentang makanan haram, makanan halal, makanan yang haram yang dibenarkan dalam keadaan darurat ni, darurat. Pergi hutan, lain tak ada, yang jumpa ular sawa dengan beruk, mana nak pilih? Boleh. Dengan syarat, ada syarat dia kan? Apa syarat dia? Yang pertama ialah untuk menyelamatkan nyawa. Makan sekadar, ni menyelamatkan nyawa isi ya. Makan sekadar untuk menyelamatkan nyawa. Apa lagi ayat dia yang kedua? Bukan untuk kenyang, alas perut. Ya. Bukan untuk kenyang. Cuba jawab dalam chat. Saya nak tengok pelajar-pelajar. Sebab saya tengok dalam chat ni pelajar-pelajar banyak benda yang lain-lain ni keluar tu kan. Bukan untuk kenyang, cuba bunyi ayat. Saya nak tengok. Tak ada pun keluar. Yang keluar beruk ada. Yang keluar beruk, yang keluar negatif dan ketawa pun ada tu kan. Makan hanya sekadar alas perut. Untuk alas perut. Okey. 2 hikmah rusuh makan makanan. Soalan KBK ya. Hikmah ni kebaikan. Ingat, Ustazah di awal tadi terangkan kan, soalan kalau minta kebaikan, hikmah, paling simple apa dia? Tengok ya. Menyelamatkan nyawa ataupun tidak makan. Okay? 2 hikmah, sebabnya isi dia yang pertama kan menyelamatkan nyawa, yang kedua tidak makan. Bina ayat sikit lah. Nak bagi mudah tu dalam buku tu, sambil-sambil tu pelajar-pelajar boleh tengok buku kemudian jawab sikit-sikit kan, jawab sambil-sambil tu kan. Menyelamatkan nyawa suatu benda yang berharga. Ini isi. Cukup dah, menyelamatkan nyawa pun cukup dah sebenarnya. Tidak membubarkan. Siapa yang tak membubarkan? Tidak membebankan umat dia. Islam tidak membebankan umatnya pun dah cukup dah. Islam tidak membebankan umat dia. Pun dah cukup dah markah tu sebenarnya. Okey. Terangkan pengajaran hari atas. Ni pun soalan bonus ni. Kalau kamu adik-adik tengok, anak-anak tengok kat situ ada makanan yang halal, hindari makanan yang haram, dah boleh dah Bin dah.
Cuba Bina, cuba buat ayat pengajaran ni. Saya nak tengok anak-anak buat. Jawab dalam chat tu. Jawab dalam chat. Pengajaran ayat ni. 2 pengajaran ayat. Dia jawab sekarang. Saya nak baca ni. Umat Islam boleh, kita hendaklah boleh. Kita hendaklah makan makanan yang halal. Supaya apa? Supaya jiwa menjadi tenang boleh. Supaya hidup berkat boleh. Supaya diridai oleh Allah boleh. Dia hidup berkat redha ni biasa boleh masuk ni dalam pengajaran ayat ni. Kita hendaklah, ingat je, mulakan dengan kita hendaklah. Yang ni isi. Huraian ada. Ni penyambungnya. Kalau pelajar jawab, makan yang halal. Makanlah yang halal. Cukup situ je. Agar hidup diberi ridha Allah. Dapat tak markah? Tak dapat. Dia sebagai dipanggil ayat penyata je. Sebab itu kena mulakan dengan kita hendaklah. Alhamdulillah tu keluar semua tu. Kita hendaklah. Kita hendaklah makan makanan yang haram agar jiwa tenang dan sebagainya tu. Alhamdulillah. Maknanya faham tu. Bila faham saya terus kepada yang lain ya. Saya akan tak terus kepada ayat pengajaran ya. Sebab anak-anak dah faham tu. Tentang ayat ni yang berkaitan tentang teras kemajuan. Ni ada larangan sifat negatif. Ada berapa sifat negatif dalam hadis ni? Cuba jawab. Sifat negatif dalam hadis ni. Kan ada banyak kan? Benci, bohong, B. 3 B tu. D, dengki, 3 apa? Hash. Banyak tu. Hadis ni. Tentang perkara negatif yang boleh menghancurkan umat Islam. Ni larangan hadis. Sifat negatif. Ya, saya terus pada soalan. Nyatakan 4 sifat tersebut. Dengki, benci. Kalau paling mudah, anak-anak ambil B ya. B, benci. B, bohong. B, apa B lagi? Bunuh. 3 B dah. Ya. 4 sifat. Soalan ni minta nyatakan. Tulis perkataan dengki pun cukup dah. Dengki, menipu, benci, paling muka, menghina. Hina kan? Hash hina. Okay. Saya terus kepada oleh kerana markah dia terlalu singkat ya. Saya terus kepada ayat Al-Fazan ya. Takut tak sempat masa ni. Nanti anak-anak boleh rujuk balik dalam buku revisi tu. Saya terus kepada yang ini mudah dapat markah ni. Jawi ni. Jawi ni cukup mudah dapat markah. Dalam Jawi, dia ada 2 perkara ya. Satu, menjawikan. Yang kedua, merumikan. Ini dari Jawi ke Rumi. Satu lagi Rumi ke Jawi. Yang ni biasanya boleh dapat markah. 4 markah lah dalam tangan. Yang ni yang saya bantu. Yang nombor 2 ni. Ini 6 markah ya. Merumikan. Menjawikan. Terbalik. Minta maaf. Menjawikan ni daripada Jawi, Rumi ke Jawi. Minta maaf ya. Ni pada Rumi ke Jawi. Jawi ke Rumi. Yang ni 6 markah. Yang ni 4 markah. Yang 4 markah ni paling mudah dapat markah ni. Biasanya soalan yang akhir tu. Mudah dapat 4/4. 4/4. Saya sentuh yang menjawikan. Dalam Jawi ni, kaedahnya paling mudah. Cuba ada anak-anak baca ni. Ini apa perkataan bunyi ni? Alif, ya, waw, nun. Apa bunyinya? Ni bunyinya ialah yon. Iun. Ini apa bunyinya? Betul. Lipatan. Lipton. Lipton, betul tak Lipton? Salah. Lipton bersalah. Lipatan. Yang ni apa bunyinya? Lam, ya, waw, alif, ta. Lewat. Liwat. Bukan. Lewat bukan. Liwat pun bukan. Ini L, I, U, T. Liut. Ni teruk. Bukan. Ni teroka. Dan akhir sekali, apa perkataan ni? Bahan. Bukan. Ni bahana. Bahana. Kalau ada anak tengok ya, ada 3 perkataan ya. Pada. Mana yang betul ni?
Yang betul ialah yang ni. Pada dan ni. Yang ini untuk masa. Pada waktu itu, yang ini untuk berpada. Berpada. Okey. Dalam ayat, yang ini kena ambil tahu ni. Islam yang dengan, akan, untuk, dan, serta, telah ni. Perkataan ni ada 12 perkataan ni. Yang ni biasanya mudah dapat markah ni. Paling kurang dia ada 4 perkataan yang boleh dapat 1 markah bonus sebenarnya dalam soalan. Kalau anak-anak tak tahu, ejaan ni biasanya soalan dia ada versi Rumi dan versi Jawi. Versi Rumi dan Jawi dia sekali tu. Kalau buka soalan tu ada yang Rumi, ada soalan tu yang Jawi kan. Bila yang Jawi tu, perkataan Islam, keluar soalan Islam, cari perkataan Islam, mula ada. Yang biasa yang saya sebut ni biasa yang keluar dalam ayat. Sebab yang ni dia boleh dapat markah percuma dah. Sebab itu kalau pelajar-pelajar yang dia tak mahir dengan Jawi, dia boleh dapat markah Jawi ni paling kurang 2 hingga 4 markah. 2 hingga 4 markah. Dengan syarat. Tengok huruf. Biasanya dalam Jawi ni, kalau huruf ruminya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jawinya kena ada 4 juga. Kena jawikan. L, lam. A, alif. Ni R, ro. Ya, apa ni alif? Ya, jadi lari lam, alif, ro, ya lari. Biasanya kalau ada 4 rumi, dia 4 jawi. Itu jawi ni paling mudah Dan huruf vokal ni kena tahu huruf vokal apa dia? Huruf vokal A, I, O, U kan? A, I, O, U. A, I. A, alif. I ada 2 huruf I. I sama ada dia I dia tak I yang dia bunyinya sengih-sengih tu. Be, dengan be. Bisa kan? Beruk, berak kan. Perak, perut. Lain tu kan yang sengih-sengih di huruf ya. Yang sengih-sengih tu ya. Lem, peng, ni I. Yang ini huruf ya ni. Huruf ya. Ni pun huruf ya ni. I, ya, O, waw dan U, waw. Saya sebut tadi, kalau huruf ruminya, ada berapa huruf ni kena jawikan. Biasanya ni huruf rumi Huruf rumi, alif, ba, ta, jim dan sebagainya. Ada pelajar tanya kan, apa beza huruf H ni? Ada 2. Ha ni dengan ha simpul. Yang ni untuk bahasa Arab. Ini untuk bahasa Melayu. Ini untuk bahasa Arab. Hari kan. Hari 1, 2, 3, 4 hari. Ha ni ha ni. Ha bulat hari dan sebagainya. Ini huruf-huruf yang dirumikan. Bila A saja alif, B saja ba. Kalau K tengok. K ada 2. K sama ada qaf dengan kaf. Tengok. Contohnya suku kata yang akhir K. Suku kata terbuka yang K akhir. K ni hilang huruf, kaf ke qaf. Itu beza. Tak apa, nanti saya terangkan kemudian. Kita tengok dulu. AH, SH, SY, NG, NY. Ya, shin, nya, nga, nya, te, sayang kan? Yang, NG kan? Nya, nyawa. Okey, contoh. Okey. Dalam Jawi ni, anak-anak kena pegang 2 perkataan je. 1 kata terbuka, 1 suku kata tertutup. Terbuka, tertutup je. Terbuka, tertutup. Terbuka tu, saya sebut tadi apa? Kalau 2 huruf, 4 huruf, ada 4 huruf. Jadi, 4-4 kena letak nombor ni, letak Jawi kan? Biasanya kalau 2-2A, suku kata terbuka yang 2-2A, A yang kedua kena potong. Jadi tinggal 1, tinggal 2, tinggal 3. Sin, alif, ya, saya. Sin, alif, ya. Dia tak boleh ya alif ya. Okey. Kemudian suku kata tertutup. Suku kata tertutup yang paling mudah ya anak-anak ya. Yang paling mudah kalau suku kata tertutup yang akhirnya yang di tengah-tengahnya huruf A. A ni kena potong. Dia tak boleh lam, alif, mim. Ni salah. Dia kena lam, mim saja. Lam, mim saja. Okey.
Lam, ya, mim. Lam. Yang ni kena dua. Sama ada lam, ya, mim ataupun lam, mim saja. Tengok ayat tu. Lempeng. Ni. Kalau lembu, ini lembu. Jangan lembu kan. Lompat ni waw. Ni you. Okey. Untuk semula ya. Kalau suku kata tertutup, tengah-tengahnya huruf, saya bagi contohlah sampan. Yang tengah-tengah ni potong. Potong. Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Ini berapa? Sin, ni min, ni pa dan ni nun. Kita tengok contoh soalan. Mudah. Dia bagi dua je. Mudah. Dalam ayat ni, tengok muka surat 41. Yang ini mudah dapat markah ni sebenarnya. Paling kurang 2 sampai 4 markah. Kalau pelajar bijak dia boleh dapat 8 sampai sampai ke 6 markah. Dan saya sebut tadi kan ada 12 perkataan yang mudah yang dapat markah. Dan, yang, dengan, yang, Allah, daripada, atau. Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 betul lah. Tapi dengan syarat, kena tulislah. Sedekah ni tak dapat tulis pun, tapi tulis juga perkataan apa-apa yang pelik-pelik. Tak tahu apa Ustazah nak tulis, nak tulis apa. Anak-anak tengok yang jawi tu, tulis je. Jadi perkataan, tadi tulis apa? Yang ni dan. Ni hadiah tak dapat. Yang ini bubuh je perkataan apa? Diberi. Okey. Kemudian yang kedua, tadi saya sebut, suku kata tertutup dan terbuka, kemudian gunakan kaedah yang potong-potong-potong saja kan. Okey, perkataan diberi. Diberi. Okey. Di biasanya dal saja. Dia bukan ya. Bukan dalia ya. Di ni imbuhannya, imbuhan dia dal saja. Ber ke beh. Kalau ber dipotong. Ya. Dal. Ni ba, ni ro, ya. Dal, ba, ro, ya. Diberi. Mudah kan? Hendaklah. Perkataan hendaklah. Hendaklah cuba tengok. Hendaklah. Mana potong hendaklah? Han, potong. Potong kan? Dak, potong. Lah, potong. Ha, nun, dal, qaf, lam, ha. Okey. Suku kata tertutup yang akhirnya K, hendak. Yang K ni, saya sebut tadi ada dua, sama ada qaf ataupun kaf ya. Kalau yang akhir K, dia mesti huruf qaf sebab dia bahasa Melayu. Kalau Melayu dia qaf. Kalau jack. Ni Melayu ke ambilan bahasa Inggeris? Bila bahasa Inggeris dia mesti huruf bahasa Inggeris dia huruf qaf, huruf kaf. Project, hendak ni ya. Diberi ya, hendaklah diberi, ni boleh dapat markah, ni boleh markah. Potong, beri boleh. Niat ni bahasa Arab ya, tinggalkan, tapi jangan tinggalkan tulis perkataan apa saja. Ikhlas pun dalam bahasa Arab susah sikit kerana kepotong. Ingat ya, saya sebut dua suku kata yang duanya A dengan A yang kedua kena potong. Jadi kerana potong jadi apa? Kaf, ro, alif, nun. Kerana. Tanpa kan? Potong tanpa. Potong. Bukan meng. Potong. Kan? Mim. Ni apa ni? Nga. Ha. Alif. Pa. Kaf. Nun. Pakan. Balasan. Hati-hati ya. Balasan ni, walaupun dia nampak mudah, balasan, suku kata yang tertutup mana? Balasan. Dia asal perkataan balas. Bila balas ni, dia kena buang ya, A-nya tambah an. Jadi dua-dua kena buang. A pertama kena buang, A kedua kena. Ba, alif, lam, sin, nin. Balasan. Daripada sama ada. Sama satu, ada satu. Sama. Ingat ya. Saya sebut tadi apa? Kalau A campur A yang kedua kena potong. Potonglah. Sim, alif, mim, alif, dal, alif. Ujian, susah sikit kan? Atau wang. Wang ni, yang A ni, kena potong tak? Ini kaedah lain. Sebab tu saya tak spot yang ni mudah dapat markah.
ringgit. Ra, ya, nga, ga, yata ringgit. Sebab tu dalam Jawi ni kalau anak-anak tengok ya balik habis comot ni kan. Dia dapat markah yang paling mudah dapat markah kan. Yang kita yang saya sebut tadi kan. Ni dan 1, yang 2, diberi 3, 4, yang bergaris ya, kerana 5, Allah 6, 7, mengharapkan 8, 9, balasan sama ada 10 dan akhirnya ringgit 11. Sekarang ada 11 ni, 11 yang betul. 11 betul agak berapa markah? Paling kurang dapat 4 markah. 4 markah tu. Yang ini tak dapat, tak apa. Tulis perkataan yang apa-apa saja. Janji tulis, jangan dikosongkan. Ada pelajar dia letak kosong gitu je, kosong. Dia salah kena letak juga tulisan. Sebab nanti manusia akan cari ya markah yang betul. Okey. Cuba tengok dalam muka surat ni. Surat bab 1 bab latihan. Muka surat 1 tengok mana yang mudah? Yang, kan? Yang. Dan. Lagi apa? Yang. 3 dah mudah ni. Kuat. Yang lain tu susah sikit kan? Tak apa, tak apa. Tengok berkebolehan. Cari yang mudah dulu. Ke bolehan. Kan? Ni ba, ni huruf ra, kaf, ba, waw, lam, ha, nun. Boleh. Dapat. Kataan dapat ni. Potong tak? Dapat. Tidak. Potong tak? Tidak. Potong tidak. Jadi 2 potong kan? Dapat tidak. Mudah. Sebab tu dalam ayat ni, walaupun perkataan Imam Syafi'i tak dapat diamanahkan pun susah nak diajar, nampak mudah nampak mudah tapi sebenarnya susah Guru apabila pun susah kan. Paling kurang berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 betul. 16 betul ni. Ini 4 markah ni dah. 4 markah. Sebab tu gunakan kaedah 1 rumi 1 jawi. 1 rumi 1 jawi. Rumi ada berapa? Rumi ada 4. Ada 5 kan? Tapi ingat kaedahnya kalau suku kata tertutup A kena potong. Jadi tinggal berapa? 1, 2, 3 dan 4. Kaedah ni. Gunakan kaedah ni insya-Allah dapat 4 markah. 4 markah. Saya teruskan ya. Yang ini mudahlah ni. Muslim yang bertawakal ini kalau tak dapat juga, yang ni kalau tak dapat juga, anak-anak gunakan kaedah tadi yang sama juga. M huruf apa? Mim, M. Ni S, L, M. Agak-agak apa dia? M, S, L, M. Muslim. Ni ya, nga, yang. Mana gunakan kaedah tu. Yang ini pun senang dapat markah. Saya terus kepada ayat hafazan ya. Sebab masa pun dah lebih ni ya. Ayat hafazan ya. Anak-anak masih bersama dengan saya ya. Ataupun berada kat mana ni dah. Dah kat dapur dah. Okey, dalam ayat hafazan. Ingat ya. Keluar ayat ni biasa ni dia minta susun. Susun tu secara mendatar. Bukan menegak. Ada pelajar jawab 3, 1, 4, 2. Seelok-eloknya yang ni tak nak kita mendatarkan 3, 1, 4, 2. Kaedahnya bila perkataan walazi ni, walazi ini confirm bukan ayat 1, ni confirm bukan ayat yang pertama. Dia mesti ayat di tengah sebab dia walazi. Okey, kaedah. Nampun mudah. Kalau anak-anak tak dapat nak jawab ayat ni, ayat fazan ni, apa nak buat? Okey. Maknanya soalan nombor yang 2 tadi, 2 dengan 4 ya, spekannya ni 2 dengan 4. 2 dengan 4 ni bukan ayat yang pertama dan bukan ayat yang terakhir. Okey. Yang 1 dengan 3, ni 1 dengan 3 ni ayat yang pertama ataupun ni ayat yang terakhir kan. Anda nak jawablah. 1 kan. 1 ni 1 kan, ni 1. Ni 1. 1. Lepas tu ni 2. 2, 4, 1.
paling kurang dia akan kena kat sini kena dah. Ataupun paling kurang dia akan kena ni. 24. Ataupun anak-anak boleh jawab 1, 1, 1, 1. Kalau nak jawab ni terlalu lemah lah. Dia akan pilih mana yang betul kan. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya dapat 1/4 markah. Yang ini kalau tak tahu juga jawab dengan jawab macam mana, sama ada jawab 1, 1, 1, 1 atau 2, 2, 2, 2 ataupun 3, 3, 3, 3 ataupun 4, 4, 4, 4. Paling kurang dapat 1 markah. Okey, saya terus kepada ayat yang berbentuk macam ni ya. Ayat hafazan ni anak-anak kena baca. Paling kurang kena baca. Dia tak boleh pilihan ni sebab dia ada jawapan pilihan dia sampai 5 ni. Kalau anak-anak jawab semua A, takut jawapannya A tak ada. Sebab tu nak tak nak kena baca. Sebab dia bukan tulis semula. Dia suruh masukkan balik je. Bila anak-anak baca dan biasa dengar, macam surah ayat surah Yasin lah. Orang baca kita boleh ikut kan? Sebab apa boleh ikut? Sebab kita biasa dengar kan? Bila dengar, insya-Allah boleh. Macam ni juga. Bila biasa dah baca, insya-Allah boleh. Okey, ayat hafazan yang ni kena masukkan balik. Okey. Saya terus kepada jawi, kepada tajwid. Dalam tajwid, markah ada 10 ya. Ingat, satu tajwid dia minta sama ada A ataupun B. Yang kedua, soalan tajwid diminta kalimah. Kalimah yang bergaris, kalimah. Yang ni markahnya ada 4 markah. Yang ni markahnya ada 6 markah. Dalam tajwid, paling kurang ini boleh dapat 2 markah. Yang ni paling kurang boleh dapat 3 markah. 3 dapat 5 markah. 5 markah ni dalam tangan sebenarnya. 5 markah dalam tangan. Macam mana nak buat? Kita tengok ayat ni. Kan? Tulis 3 kalimah daripada ayat di atas mengandungi hukum mim mati. Dia minta mim mati. Pada mim ada mati. Kemudian cara nyatakan hukum tajwid. Adik-adik cari mim mati. Yang mim ada tanda mati. Satu kan? Ni mim mati. Satu. Lagi mana? Ni mim tak ada apa ni. Pada mim tak ada apa tanda ni. Ni mana mim mati ni? 2. Yang ketiga, mim mati 3. Kelemahan pelajar, dia jawab wabainakum. Dia ambil kalimah ni je. Kalimah ni saja. Bila mim mati tu, kaedahnya nak jawab ya. Dia ambil bainakum je. Betul tak? Tak betul lah, salah. Kaedahnya kalau huruf mim mati tu di akhir kalimah, adik-adik ambil kalimah yang kedua. Sebab mim mati di akhir kalimah, ambil kalimah yang kedua. Satu dan yang kedua, partner dia. Macam ni pun, innakum di akhir kalimah, ambil kalimah yang pertama dan kedua. Ni pun di akhir, kalimah yang pertama dan kalimah yang kedua. Sebab dia di akhir. Beza kalau di tengah-tengah. Yang ini je, adik-adik tulis balik, pindahkan balik pun dapat markah dah. Paling mudah ni. Sebab diminta mim mati saja. Cuma diminta cara bacaan kan. Cara bacaan, kalau confused, boleh jawab sama ada semua ni, yang ni dengung, ni dengung. Dengung pun dapat markah. Ataupun tak dengung pun dapat markah. Okey. Yang kedua, ni lama tak keluar ni. Jim. Dia minta apa? Tanda wakaf. Tanda wakaf. Bila tanda wakaf, tanda yang berhenti tu, dia minta kalimah, bukan kalimah di tanda. Ni tandanya. Ni tanda dia. Lagi mana? Ni jim, tanda. Lagi mana tanda? Ni kaf layar. 3 ni. Keluarkan ni je. Kan? Ni, keluarkan ni. Dah dapat markah dah. Dapat 3 dah. Ni 1 markah, 2 markah, 3 markah. Cuma kelemahan pelajar, dia tak tahu mana yang jaiz, mana yang kafi, mana yang hasan kan. Ni pun dia tak tahu kan. Tak apa. Paling kurang dapat 3/6. Mudah dapat markah ni. Sebab tu saya kata jawi, paling kurang mesti dapat 6/10. 5/10, sorry. 5/10. Paling kurang. Kalau excellent tak apalah. Okey, tanda bacaan kan. Kalau lah keluar soalan tanda bacaan ni, dia agak susah sikit kan. Anak-anak tengok ya. Ini huruf apa ni? Mim. Mim kalau ruminya apa? M. Ni K. Rumi saya sebut rumi. Lam alif, lam, L. Ni
J. Jim kan? Sod apa sod? S. Kan? Apa kaitannya? Kaitannya ni ada huruf apa ni? Mim. Saya nak bagi ingat je, mudah kaedah yang bagi ingat. Okey, ni K, kafi. Yang ni tak ada. Yang ni tak ada. Elak. Yang ni tengok J. Okey, sama ni J, Jaiz, S, Hasan, ada Hasan kan? Hasan. Paling mudah. Yang ni berguna masa soalan yang pilihan tu, soalan pilihan. Kita tengok soalan pilihan tu. Soalan pilihan. Soalan pilihan ni kan, tengok. A, B. Cuba jawab. Soalan satu apa tu? A, B, A ke B? Soalan satu. A ke atau B? Ingat ya. Dia dua kan? Satu mat wajib, satu jaiz. Kaedahnya wajib satu, jaiz dua. Orang kata wajib satu rumah je, jaiz dua rumah. Satu rumah ni jaiz dua rumah. Rumah ya, bukan orang rumah. Qalqalah ini tengah, ini akhir. Qalqalah ra, tarhim tebal, tarkik tebal, katkik tipis. Yang ni ini kosong. Kosong. Yang ni ada panjang, ada alif. Yang ni tak ada. Dia dua tak ada ni, kosong ya. Ni kosong ya. Ni ilek. Yang ni ilek. Kaedah dia kan. Tengok. Mat wajib. Satu rumah ke dua rumah? Mat yang ni satu rumah ke dua rumah? Satu rumah ke dua rumah? Satu rumah kan? Kalau satu rumah ada mat wajib. Satu rumah. Yang ni tengah ke di akhir? Tengah. Kalau tengah yang ni lah. Qalqalah. Yang ni tipis ke tebal? Kena bunyikan yar dengan yir. Yar, yir. Kalau yar kan tebal. Bila tebal, tarhib lah. Tebal. Ni silah. Dia ada tak ada tanda? Ada tak tanda-tanda alif ataupun tanda ni? Ada kan? Ni ada tanda dia satu. Ni mat silah tawilah. Jadi A, jawapannya A, B. A, B. Dia tak semestinya jawapannya 2A, 2B ya. Tak semestinya. Takut nanti pelajar dalam kepala dia kena jawab semua ada 2A, 2B. Tak ada. Okey. Tengok kaedah yang kedua. Iklab ke ihfa? Ni mim mati ke nun mati ni? Mim mati. Dia bukan mim mati. Kalau mim mati pada huruf mim ni dia tak ada tanda. Huruf mim ni tak ada tanda. Tapi huruf mim ni ada tanda depan dengan mim mati. Huruf mim kecil kan. Ni menunjukkan dia huruf tanwin. Ni tebal. Tebal ke tipis? War. Kena sebut. War, wir kan. Bila sebut war tu kan kasar sikit. Wir kan tipis. Jadi war ni ialah ra. Tebal tadi mana? Tarhim, tarkik, tarhim. Ini iklab tadi kan. Tengok J. Huruf J. Kat sini mana J? Ada tak J? Ni salah dah. Ni ada tak J? J. Jaiz. Jaiz kan? Ni J. Dan sebagainya. Okey. Ingat setakat ni lah dahululah. Tengok jam pun dah pukul 9.10, 10.45 dah, dekat hampir 10.45 dah, terlajak masa sebenarnya ya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang singkat pelajar-pelajar pada hari ni ya, dalam masa lebih kurang 1 jam 45 minit ni, masa singkat je sebenarnya, masa ringkas, mudah-mudahan dapat membantu pelajar-pelajar dalam menjawab soalan pendidikan Islam kertas 2. Jadi saya mintalah pelajar-pelajar buku ni kalau boleh berpandukan buku yang ada tadi kan. Ni buku ni. Jawablah. Yang ada tu. Cuba jawab. Ini yang kami jangka soalan-soalan untuk tahun 2020 Mudah-mudahan dengan jawapan yang pelajar-pelajar dapat ni, pelajar-pelajar boleh rujuk kepada guru-guru lah. Bertanya pada guru ataupun bertanya dengan siapa sajalah yang mahir dalam pendidikan Islam. Kawan-kawan pun tak apa kan. Mudah-mudahan ilmu yang singkat ni, masa yang terlalu singkat, kita dapat berkongsi sama. Ada soalan kah setakat ni?
Ingat setakat ni dulu. Ustazah Lilis ada nak masuk ke? Ustazah Lilis? Ustazah Lilis boleh masuk Tadi tapi kesian Ustazah Lilis terputus tadi. Terputus di tengah jalan dia. Okey. Okey. Boleh masuk Okey. Okey, okey. Assalamualaikum. Maaf anak-anak masalah teknikal. Okey. Jadi Ustazah nak ingatkan tadi, Ustaz dah beritahu, tolong ingat jawapan negatif positif tu. Nak ulang balik sekali, nak peringatan terakhir. Bila jawapan hikmah, kelebihan, dia nak positif. Kalau sebab dilarang, kenapa negatif? Ada tanya tadi, kenapa sebab negatif? Sebab negatif kenapa? Cuba kita buat ayat BM. Kita mengapa sebab dilarang mendedahkan aurat? Sebab dilarang mendedahkan aurat kerana. Bila kerana, dia akan rujuk balik pada mendedahkan aurat. Sebab itu jawapan dia negatif. Mendedahkan aurat kan negatif. Kerana akan menjatuhkan maruah diri. Itulah peringatan terakhir. Cuba tengok, baca soalan sampai habis kerana kadang-kadang soalan ini dia terikat. Faham? Terikat contohnya. Sebab kalau kita tengok terikat masyarakat, kesan terhadap masyarakat, diri. Okay? Jadi baca soalan sampai habis dan jangan beranggapan jawi itu susah, tajwid itu susah, hafazan mesti baca setiap hari. Baca, buka baca. Kalaupun kita tak hafal, kurang-kurang bak kata Ustaz, kita baca hari-hari, kita perasan. Okay, Ustazah harapkan guna modul kita, modul gemilang, revisi gemilang dengan semaksimal mungkin supaya ia dapat memberi hasil yang kita bukan nak sekadar lulus, tapi insya-Allah boleh kalau anak-anak guna buku ni, insya-Allah dapat A. Boleh dapat A minus. Boleh pengalaman anak murid Ustazah ada yang boleh dapat bila guna revisi pada tahun lepas, daripada markah teruk percubaan dia boleh dapat sampai ke A+, insya-Allah. Okey, guna sebaik-baiknya. Maaf atas kekurangan dari Ustazah. Ustazah harap ilmu yang kami sampai ini berguna untuk anak-anak menghadapi peperiksaan pada 3 hari bulan 3 tahun hadapan. Ingat, pendidikan Islam bermula pada jam 2 petang. 1, 2, 2, 3, stroke 2 pada waktu petang. Kertas 1 pagi, kertas 2 petang. Okay, jawab dengan teratur dan tersusun supaya kenapa bukan nak mudahkan sesiapa, tapi supaya kita boleh kesan yang mana kita tak sempat jawab. Okay, supaya kita boleh ulang menjawabnya semula. Okay, sekian sikit pesanan dari Ustazah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tak ada. Dari tak saya soalan. Tak ada. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Dari saya mohon maafan kalau berlaku kesilapan dalam menjawab. Maklumlah manusia kan tersyasyul sikit-sikit lah. Ramai yang komen pasal saya, Ustaz punya lawa, Ustaz comel, ni Ustaz terjumpa ni. Siapa punya lah, Ustazah mana lah punya, saya pinjam dia tadi kan. Mudah-mudahan anak-anak jaga kesihatan, baca buku walaupun tak datang sekolah, buku yang ada tu gunakanlah. Saya tengok dari Sabah ramai Sabah pun ramai ni. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.